Okay, so thank you so much. Puan Tuti, do you mind untuk kalau you rename nama, you punya expertise dan juga nombor telefon, because this is super awesome. Sebab recording ni kita akan upload di YouTube, which mean usahawan-usahawan lain akan menonton juga dalam sama-sama untuk menuntut ilmu, tetapi benefits pada you guys yang ada dalam sesi hari ini adalah they will acknowledge you dan dia menaikkan you punya nama. Datin Fazmi, okay? Kita nak I bantu rename kan? Okay, coming. Right, okay. So, My phone number. yes, if you don't mind to share. Sebab kalau mana tahu ada sales ke, ada orang berminat dengan you untuk do the deals, so we can directly to contact you. Okay, so kepada penonton di YouTube channel Kimi Abdullah, welcome, good morning, Assalamualaikum. You guys dalam sesi CEO Coaching, di mana sesi ini akan dilakukan pada setiap minggu pada hari Jumaat selama 52 minggu. So CEO Coaching adalah program premium yang kita fokuskan hanya kepada founder ataupun agency manager sahaja, alright, untuk kita bantu develop mereka ke arah 3 keadaan. Pertama sekali adalah kita nak bantu untuk generate the income, the revenue, the sales minimum 300,000. Tapi jangan cerita 300,000 lah kalau Dr. Mazidah sebulan pun dah juta-juta. Alright. So nombor 2, kita bantu you untuk develop your team. We target untuk menaikkan you punya team growth 30% of recruitment pada setiap bulan kalau boleh. Dan nombor 3, we encourage you to play one type of market punya game, iaitu kita go to B2B, business to business. Sebab ramai usahawan rata-ratanya you guys fokus kepada B2C, business to consumer. So kita nak bantu you untuk generate income dari B2B, business to business, and those income basically can make a deal for 12 months. It's basically contract lah. So kita nak bantu you guys ke arah 3 perkara itu, but at the same time CEO Coaching ni adalah most likely to develop your personal skill set and business skill set. Alright, so welcome kepada tetamu kita Puan Tuti. Alright, hopefully you boleh benefits a lot. Kita berikan Puan Tuti golden ticket for you to experience this program. Okay, thank you for coming. And Dr. Mazidah dan juga Datin Fazmi, okay, thank you so much for coming. Kita menunggu Puan Julaiza dan juga Puan Jannah to participate. So pada hari ini, okay, kita nak cerita beberapa perkara tentang business lah. So basically sebelum saya nak teruskan, kita nak double check balik vision company masing-masing. Alright, I believe kita dah pernah buat sebelum ni, cumanya mungkin kita tak finalize lagi. Alright, tak finalize lagi macam mana? Bila you buat dan benda tu tak practical untuk you, then I guess you kena amend atau you kena update. So Dr. Mazidah, saya nak tanya pada you. Dr. Mazidah, vision you dah complete kan? Vision for the company. Dah ada, cuma tak siap dia punya documentation tu. I mean dia punya, yelah, documentation tu tak proper lagi lah. Okay, boleh tak saya tahu what is your vision, company's vision? Company's vision, I nak develop my team production to be a $1 million producer every year. Means that the production is minimum 1 million each. Oh, kat sini semalam lah, hari Rabu saya ada bantu seorang usahawan yang datang ke office saya di mana dia nak tahu in detail how to, you know, dia cakap begini tau, coach, saya lost lah, saya macam jam. That is the issue. Alright, saya cakap dengan dia, Puan, kenapa you lost? Kalau dengan sekarang keadaan I demam, lepas tu pula my mertua sakit, lepas tu my mertua meninggal, lepas tu ni semua macam, okay, we do understand, it's normal. Sebab sebenarnya I jumpa ramai usahawan yang basically dia punya rezeki macam tu, dia bertalu-talu dugaan dia. Alright, that is super normal. Alright, cuma tak normal bila you tak selesaikan, tak normal bila you tak bangkit. Maksud failure, maksud gagal adalah bila you tak bangun balik. Itu masuk gagal. Alright. So bila you hadapi masalah dan dapat lagi masalah, sebab kenapa Allah nak bagi you masalah, sebab Allah tahu you boleh bangun, Allah tahu you boleh lawan. Alright. Sama juga macam Nabi kita. Dekat Mekah kena hentam, dekat Mekah kena baling tai, dekat Mekah kena gantung usus unta waktu tengah solat, dekat Mekah kena hamun. Tapi bila datang Madinah, belum sampai diorang dah war-warkan tentang Nabi kita. Diorang dah welcome about Nabi kita. Alright. Nabi sampai siap ada
sambutan, right? Orang dah macam ada selawat and so on. Tapi Nabi tak pernah sampai lagi Madinah. Cerita dia, Nabi bangkit dekat Mekah dan dia move to Madinah untuk dapatkan kejayaan tersebut. Alright? So sama juga dengan business. You akan diuji dulu, no matter how. Alright? You nak bangkit ke tak bangkit? Alright? Nabi sampai kena ancaman bunuh. I rasa Dr. Masjidah tak dapat lagi surat bunuh. Kena bunuh ke, kena kecam ke. Saya pun alhamdulillah setakat ni tak dapat lagi. So hopefully tak lah. Okay. So tapi tak kita nak sampai kena dapat benda macam tu baru kita nak move on. Alright. I nak you guys faham, it's normal. Alright. Cuma tak normal bila you tak bangkit balik. Tak normal bila you tak move on. Alright. Saya cakap dengan dia, puan, your issue bukan dugaan. Your vision you. Alright, vision you sama ada kecil, sama ada tak jelas, atau sama ada you tak ada langsung vision. Alright, so bila I tanya what is your vision? Vision, ada vision tapi tak finalize lagi and saya cakap no, you kena finalize your vision, you kena tahu and you kena faham and you kena suka vision you. Alright, so it's slightly 3A punya konsep. You kena dapatkan attraction, you kena attract dengan apa yang you nak, then you kena dapatkan attention, you kena fokus dengan vision you, then you kena affirmation, you kena suka dengan vision you. So this is my vision. I would like to share my screen, boleh ya? Boleh. Okay. So this is my company's vision. It's basically just untuk pengetahuan Dr. Mazidah, Puan Tuti dan juga Datin Fazmi. Vision ni kalau boleh kita allocate kepada beberapa bahagian. Kita boleh nampak perbezaan warna dia. Betul? Okay. First kali, empowering starterpreneur. That is my activity, iaitu empowering, memperkasakan, membangunkan, mengembangkan. That is the activity. Who? Kepada siapa? Kepada starterpreneur. Alright? Macam mana? Apa result dia? Untuk mereka dapat automation mode for their business. That is the result. Okay, melalui apa? Macam mana? Melalui training dan juga coaching program di mana? Alright, lokasi dia Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia dan juga Australia. Bila deadline? 27/11/27. Alright, so that is vision yang basically nak buatkan you clear. I believe ramai kita nak itu, nak ini, tapi kita tak super clear di mana kita tak ada beberapa aktiviti. Alright, contohnya, alright, first thing first, you kena tahu what is your activity. Alright, apa-apa perkara yang saya buat, yang partner saya Datin Fazmi buat, yang staff saya buat, yang vendor kita buat, yang subcon kita buat adalah ke arah empowering. That is the main activity. Alright, empowering kepada siapa? Pertama adalah aktiviti. Kedua kepada starterpreneur. Kalau orang tu dah establish dah 40 tahun, kita tak jalan. Kita tak entertain diorang. Kita nak fokus kepada starterpreneur. Sebab tu nama dia fokus. Bukan kita tak datang pada dia. Kalau dia datang pada kita dan dia desperately perlukan bantuan, then let's move on. Kita bantu. Alright, tetapi kita nak berikan fokus kepada starterpreneur. Macam mana? Apa result dia? Kalau kita nak bangunkan usahawan, bangunkan starterpreneur, result dia mestilah ke arah automation mode. Itu saja. Alright? Apa-apa result pun automation mode. Apa-apa result pun automation mode. Okay? Dan melalui apa? Training dan juga coaching. Coach, boleh tak kalau you keluarkan buku macam ni? Oh, boleh, tapi my focus hanya kepada training dan juga coaching. Buku-buku kita akan keluarkan kalau along the way kita keluarkan. Dan baru kita akan beritahu you, okay puan, kita dah keluarkan buku. Kalau you request, kita tak buat. Kita nak fokus pada training dan juga coaching. Okay? So, then you akan tahu, okay, ini je fokus kita, ini je fokus kita, ini je fokus kita. Dan dekat mana lokasi? Tiba-tibalah negara Wakanda telefon. Coach Kimi, boleh tak you bantu rakyat-rakyat Wakanda untuk bangunkan bisnes? Oh, sorry, kita nak fokus pada tempat kita saja. Alright? Dia bukanlah cakap tak boleh. Boleh kalau you mampu, tapi kita nak fokus. Last time, I receive a phone call dari Japan and Venezuela. Kita buat. Cuma jadi chaos, kelang kabut. Sebab kenapa? Malaysia kita nak pegang, Singapore kita nak pegang, Venezuela kita nak pegang, Jepun kita nak pegang. So kita jadi chaos sebab macam mana? Communication dia berbeza.
Sebab kenapa? Management dia berbeza. Sebab tu you tak fokus. Alright? Kenapa Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Australia? Sebab same language, same understanding, same management. Sebab tu kita senang nak fokus. Alright? Kimi, kalau pergi ke USA boleh ke? Boleh kalau same language, same management, same understanding. Dan kita akan pergi. Tetapi kita nak set untuk 5 negara ini dahulu. Alright. So apa yang I nak terangkan kepada you guys adalah whatever it is, every morning dan sebelum you tidur, tengok balik vision you. Empowering satu penuh, empowering satu penuh, empowering satu penuh. That is your vision dan itulah stuff you akan buat juga. Basically kita lost sebab bila bangun pagi aku nak buat apa hari ni Sebab tu you jadi macam jam. Lama macam tak ada mood. Alamak, nak kena pergi jogging ke? Sebab otak you, dia punya setting tak ada sebelum you tidur. Right? Sebelum I tidur, I akan cakap apa tahu dengan myself? Siapa nak tahu? Right? I akan cakap apa tahu? Kimi, do not snooze. Kimi, do not snooze. So, bila I tahu Kimi, do not snooze, telefon tu I letak jauh sangat daripada my bed. So, that bila berbunyi, I akan terpaksa bangun. Right? Sebab kita dah tahu dah do not snooze. Nombor 2, Kimi, ini I nak share bukan nak bongkar kenapa. Kimi, sunat dulu, solat sunat dulu, tahajud dulu, sedekah dulu. Kimi, solat sunat subuh dulu. Alright, you kena buat. Okay, sebab tu I set jam 5.30 pagi. Alright, kalau you set bangun pukul 6 dan baru nak fikir buat apa, sebab tu you jam. Sebab tu most of the time jadi kelang kabut. Alamak, sempat ni nak solat sunat, terbangun awal. So kalau you betul nak solat sunat, you set awal-awal. Pukul 5 pagi dah bangun, 5.30 dah bangun. Alright, so everything bermula hari ini, bermula daripada malam tadi, sebelum you tidur sebenarnya. Alright, saya pernah kena sound lah waktu saya buat construction dulu. Okay, my main con sound. Saya cakap ni apa tahu? Apa ni, bang, sorry lah lambat sikit, saya uruskan anak jalan jam tadi. Dia bengang 7 minit je dia tunggu. Tapi dia punya bengang tu dia cakap apa tahu? Bukan apa ni, sebenarnya kita ni lambat sebab kita bangun lambat, bukan sebab jam. I was macam, pedas gila ayat dia. Tapi betul lah dia cakap. Jam, benda yang you tak boleh nak kawal. Tapi kalau you bangun awal, jam sekalipun, you tetap sampai awal. Alright, you bangun awal, you sarapan awal, you mandi awal, you solat awal, you pergi hantar anak awal, dan you bangun awal. I mean, you dapat awal benda semua. Alright, so I rasa macam, okay, pedas juga dengar. Tapi betul apa yang dia cakap. Saya diam je. And nasihat tu, saya ingat sampai sekarang. Walaupun dah 2018 nasihat tu. Alright. So this is something sebenarnya kita nak tengok balik kat mana ego kita. Kat mana pangkat kita, kat mana kedudukan kita. Jangan kita ni dah melambung tinggi kemudian kita tak boleh nak dengar cakap orang bawahan. Sebab tu most of companies fail. Sebab you rasa ini budak ni newbie, dia ni budak baru graduate, apa aku nak dengar cakap dia. Aku lagi pengalaman. Sebab tu most of the time kita ke belakang balik. Right? Tapi Datin Fazmi, saya selut dia. Dah lah Datin, lepas tu pula macam anak dara. Tapi dia pula minta pandangan kita. Alright? So, that's why Datin Fazmi ni saya adore lah sebenarnya dengan Datin Fazmi ni. Alright? Saya pun malu sebenarnya nak ajak dia jadi partner. Tapi tak tahulah. Kan kalau tak ajak dia kena marah. Tadi saya dah kena marah dengan dia. Tak ajak pergi tempat lain. Tempat BNI, tempat pesawat. Gila jangan over. Okay, so again, apa-apa sekalipun, please come back to your vision. My mentor cakap apa tahu? Vision ni, kalau you tak boleh make it very simple, which is you pun tak fully understand it. Alright? I nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni. Yes, you nak banyak. But can you make it very short, very simple supaya sebenarnya bila I faham, very short, very simple, supaya you fokus pada satu. Nama lain dia power of one. You fokus pada satu benda, you akan dapat banyak benda kat belakang. I fokus pada empowering satu penuh. That is our vision. Dan my staff semua ke arah benda tu. Tetapi setiap department di dalam syarikat saya, okay, macam mana kita nak empowering satu penuh through digital marketing. Macam mana kita nak empowering satu penuh dalam HR. Macam mana kita nak empowering satu penuh di dalam administratif. So mereka yang akan fikirkan bahagian masing-masing. Tapi whatever it is, empowering satu penuh.
Konsep ni saya ambil konsep Jack Ma. Dia kata kalau you nak fokus banyak sangat perkara, susah you nak go abroad. Alright? Dia ada lebih 60,000 pekerja dalam dunia ni. Alright? 60,000 pekerja ke arah satu perkara saja. Fokus dia ke arah satu perkara saja. Membantu usahawan di dalam dunia digital. Nanti saya akan sharekan vision dan juga mission Jack Ma. Tapi vision Jack Ma dia nasihat apa tahu? Kalau you tak ada vision for the next 20 years, maksudnya company you tak akan berkembang besar. Dia punya vision 20 years dan dia punya vision mula mendapat hasil pada tahun ke-12. Alright? So, bila saya tengok balik, aku pun baru 5 tahun nak kena ada big vision. Sebab tu orang cakap big dream. Alright? Sebab company besar, basically dia akan target for 20 years, 30 years. Apple, berapa tahun dah? Selepas 20 tahun, selepas 2 dekad baru dapat hasil. Baru famous. Alright? Microsoft, IBM, GM, semua take 20 years, 30 years untuk berkembang. Alright? So now, make it your vision very simple supaya you mudah faham. Bila you mudah faham, staff you, agent you, team you akan mudah faham. Make sense? Alright. So, vision, bila kita dah, last time saya panggil our friend lah Tuan Sufian. Dengan dia, I nak buat tinted. Tinted ni, I nak tulis ayat-ayat ini. Ayat tu sebenarnya adalah our vision. Supaya benda tu adalah dia permanently dekat kita punya wall. Glass wall kita. So that everyone akan nampak kat mana location dia. Dekat pintu masuk. Pintu masuk ada 2. Lagi satu pintu tu I nak lock. Satu pintu je. Every time dia buka pintu, dia ke arah vision. Every time dia buka pintu, dia ke arah vision. Kita nak practice manusia ke arah begitu. Ini Puan Ju saya dah cakap dah. Along the way dia naik tangga ke office Puan Ju tu, along the way tu lah ada motivation word. Yang akan drive otak dia bila sampai tingkat 2, otak mereka dah betul sebab mereka nampak all these frames yang drive their mindset. Okay? So again, vision. Itu pertama, you kena clear. You kena tahu, kemudian you kena clear. Clear ni by make it very simple. Dan nombor 3, you kena make sure you and your team well understand and ke arah perkara tersebut. Kalau faham tapi tak ada action plan ke arah tersebut pun susah. Okay, iaitu blueprint. Action plan adalah blueprint. You kena make sure every department. Macam Dr. Mazidah, you agency manager. So you ada team you ada leader you. Leader you, dia punya blueprint ke arah you punya vision. Okay. Nombor 4, vision ni wajib ditengok, dilihat, difahami every morning. Right? Masuk je office, kita akan ada like macam short briefing dengan team. Okay guys, duduk kejap. Within 15 minutes. 15 minit je. Okay. Our vision, company kita ke arah empowering entrepreneur. So what is your plan this week? Itu kalau I buat pada hari Senin lah. What is your plan this week? Okay. So dia akan brainstorm. Okay, kita akan buat macam ni. Okay, kita akan very short. Sebab kenapa? Kenapa kita boleh buat very short? Sebelum I start those session, mereka dah brainstorm dengan tim dahulu pada Jumaat last week. Jumaat last week, Sabtu Ahad kita tutup. So Jumaat sebelum balik kerja, diorang dah brainstorm dengan tim. Okay, next week kita nak buat apa? Right? So pagi Isnin tu aja sebenarnya kenapa kita buat pagi Isnin, sebab kita nak recap balik apa yang diorang nak. 15 minutes, dia dah buat apa, tim ni buat apa, department ni buat apa dan semua. Okay, jom kick off. Alright, kita nak set the energy sebenarnya. Alright, that is vision. Okay, dan vision ni tadi yang keempat apa Dr. Mazidah? Apa dia? Yang keempat ada tulis dalam buku nota? Wajib dilihat dan wajib dilihat. Okey, wajib dilihat. Wajib dilihat selalulah. Okey. Dan nombor 5, vision ni you wajib bagi tahu pada klien you. Ini ramai orang tak buat. Kenapa klien kena tahu? First thing first, biar mereka tahu yang kita ada masa depan. Yang kita tahu kita pergi ke mana. Kita ada tujuan. Alright. Nombor 2, supaya klien yakin yang dia adalah part of the agenda. Okey, sebab tu bangunan-bangunan kerajaan ada visi dan misi. Alright, company besar, Sunny Express, even I don't know, Petronas pun ada kan, Datin Fazmi? Semua ada. Vision, mission semua mesti ada. Right? So macam Datin Fazmi, they own petrol pump, petrol station. So I believe mesti ada. Okay? So kat sini vision. Cakap dengan those client. Puan, kalau vision you jelas,
and you akan execute and you takut nak tinggalkan vision you. Cuma nak membuatkan you takut untuk tak bekerja atau tak buat action plan you adalah kenapa? What is your big why? So, I nak tanya dia, kalau you buat vision ni, what is the result to you, to your company? Kita cerita kepada company dulu. Okay, kalau kita kalau I nak recruit agent, I nak recruit 100 orang agent tahun 2022. Okay, bila you tengok balik, what is your outcome dari merekrut agent, dan agent ni dia execute dia punya KPI. Oh, rupanya bila dia dah check, oh, I dapat 24,000 income sebulan bersih. So you nampak kenapa you kena buat. Itu kepada company. Company dapat 24,000 income bersih. Okay, but what's for you? Apa yang you nak buat dengan income ni? So in order to structure you punya big why, ada dua keadaan. Alright, please take note. Pertama, numbers oriented atau result oriented. Kenapa you nak kena buat? Sebab the income, sebab the sales akan menjadi berapa juta, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu. Macam this guy, this lady, dia adalah leader, dia adalah stockist. Okay, so bila dia tengok, okay, rupanya, berapa income dia? Saya pun tak ada tulis. Tapi dia punya income lebih kurang dalam puluh ribu, dekat 100,000 lah. Okay, cuma income bersih yang dia dapat pada company adalah 24,000 sebulan. So I tanya dia, Puan, kalau 24,000 ni you nak ambil berapa gaji you? You tak boleh ambil directly 24,000. You kena allocate gaji. Dan you kena ada finance yang betul, bookkeeping yang betul. So jikalau okay, I nak ambil this such amount. So amount yang dia ambil tu, apa yang you nak buat? Pertama adalah numbers oriented, result oriented, iaitu berapa banyak you punya revenue. Dan nombor dua, hasil gaji tersebut you nak buat apa? Dia fikir, okay lah, I nak ambil maid, I nak dapatkan orang gaji untuk my parents. Okay, that is people oriented. First is result oriented, number second untuk structure you punya big why adalah people oriented. Nak buat apa dengan you punya big why? Apa hasil yang you expect bila you dapat those number? I dapat 24,000 for the sales, income bersih, tetapi duit tu kepada siapa? Dia kata dia nak dapatkan gaji, orang gaji kepada parents dia. Okay, you kena fikir macam ni. Kalau daripada my structure untuk recruit agent 100 orang, kita bahagikan kepada 7 bulan sebab dia bulan 3 sampai bulan 12 ada 7 bulan. Average satu hari satu agent kena recruit. So you kena ingat selalu satu je. Hari ni kalau aku tak buat phone call, aku tak buat post dekat social media, aku tak dapat satu agent. Bila aku tak dapat satu agent, aku tak dapat nak cari orang gaji untuk parents aku. Itu je you fikir. That is power of one. You fokus pada satu perkara saja. Satu agent, every day you akan dapat satu agent. You akan dapat orang gaji. Right? So you kena tahu juga nak dapat satu agent, nak confirm satu conversion, berapa ramai leads yang you perlukan. You kena tahu juga dia punya funnel. Alright. So kat situ dia adalah kiraan dia. Okay. Sebelum kita nak go abroad, I nak you guys faham, nak structure big why based on two things. One is numbers oriented dan number two is people oriented. Berapa yang you nak dan kepada siapa you nak guna pakai duit tersebut. Alright. Dah dapat? Dapat. Alright. Kita dah masuk tentang personal. Alright, tentang company vision dulu, kemudian kepada personal, your big why. Kemudian kita nak cerita in detail di dalam sales. Alright. So, income. Punca you dapat income, Dr. Mazida, Puan Tuti. Alright, punca you dapat income adalah berpunca dari sales atau revenue. You takkan dapat income kalau you tak ada revenue. Setuju? We are talking about entrepreneurship. Alright, unless yang menonton ni makan gaji. So you tak perlu risau sebab you kerja ke, you MC ke, you kelentong company ke, tetap dapat duit. Alright, so that's normal. Okay, macam my wife dia geram kalau bos dia tak jaga perasaan staff. Okay, bos ni tak baik, dah lah kena affected, ada kena COVID, dia suruh kerja juga. So macam itu karakter, itu leadership, tu tolak tepi dulu. Alright, tetapi the thing is, kalau kerja ke tak kerja, most of the time orang yang makan gaji, they are not into entrepreneurship mindset.
Berbezalah dengan Puan Tuti. Puan Tuti, you bekerja dan you masih buat bisnes. Right, you buat income you. And you are into full-timer untuk buat bisnes. Which is good. Puan Tuti, I nak you faham, you kategori self-employed bila you buat bisnes. Alright? Dia ada 4 jenis bahagian. Pertama, employee. Alright? You bekerja, you makan gaji. Nombor 2 adalah self-employed. Dua ni, alright? Dua ni kalau you tak buat, you tak dapat apa-apa. Alright? Contohlah you bekerja, unpaid MC habis, paid leave habis, dan you cakap, okay lah, aku rasa malas nak kerja. You tak kerja, you tak dapat gaji kena potong. Alright? Pekerja dan juga self-employed, dua-dua ni bila you tak buat, you tak dapat apa-apa. Tetapi ada lagi satu bahagian, iaitu business dan juga investor. Okay? Business adalah people make money for you. Right? Investor, money make money for you. Right? Ni dua keadaan berbeza. Okay. So bila nak cakap people make money for you, Dr. Mazidah, agent you yang buatkan duit untuk you. Puan Tuti, bila you dah pilih satu bidang you, satu jalan you nak ke arah mana, then start untuk recruitment. Okay? Bila you recruit people, those people make money for you. Okay? I ada staff, dan staff ni tujuannya adalah untuk buat duit kepada I. Sebelum I open vacancy, I publish vacancy tersebut, I akan fikir dulu, kalau dia masuk company aku ni, apa yang dia boleh buat? Macam mana dia boleh generate income for the company? Alright? Okay, digital marketing, dia menghasilkan sales untuk company. Okay, CRM, customer relationship manager. So, dia membuat sales. Admin, macam mana admin nak buatkan duit untuk company? Okay. Admin, dia boleh buat tender. Alright? Dia boleh check something yang boleh mendatangkan income. Dia mungkin tak mendatangkan income directly, tetapi dia boleh bantu untuk manage to funnel the income, the sales, the project, the revenue. Okay. Macam mana pula dengan HR? HR tak boleh mendatangkan income, tetapi boleh kalau you melihat, you punya perspektif ni ke arah opportunity perspektif. Alright? Oh, HR ni, okay, kita boleh make sure HR ni dia jaga KPI every hour, so that income dari digital marketer, income dari CRM, income dari admin, income dari bahagian-bahagian lain, okay, baik Datin Fazmi. Income daripada department-department lain terkawal every hour. Okay, itulah tujuan HR. Dia mungkin tak mendatangkan income, tetapi dia boleh ensure income tu datang. Finance boleh ensure income tu masuk on time. Banyak company yang menonton di YouTube nanti ni, banyak company basically you ada masalah ni. You dah buat kerja, tapi klien masih tak bayar-bayar. That's normal. Itulah tujuan finance, untuk update, untuk follow up, untuk to make sure the money is there. Alright? To ensure the money dia tak lebih keluar, tak kurang keluar, macam tu. Okay? So, tu kerja-kerja orang. Tapi I nak you guys faham, pekerja adalah liabilities. Pekerja adalah asset. Agent adalah asset. Mereka bukan liabilities. Right? Mereka, ini masuk HR sedikit Mereka adalah asset bila you tahu macam mana mereka boleh dapatkan income untuk you. Ramai antara kita, bos-bos, majikan-majikan, leader-leader ni takut nak ambil team, nak ambil pekerja. Alah, aku ambil nanti pening kepala aku. Aku ambil ni kan jadi berapa bayar gaji pula. Kan kalau dia buat hal macam mana? Itu semua liabilities punya mindset. Right? So bila you ada liabilities punya mindset, you never grow. Right? You never grow. Dua keadaan untuk kembangkan bisnes you. Pertama adalah melalui sales, kedua adalah melalui team, melalui human. Right? Bila you tak ada duit, you ada duit. Oh, company kita ada duit coach. Kita ada dekat 20,000 dalam syarikat sekarang. Walaupun baru first day buat bisnes. It's capital. I faham. Tetapi capital tu, cash is not king. Cash is king when dia adalah cash flow. Bila dia dijadikan cash flow, bila cash tu bergerak. 20,000 yang you ada, you invest dalam marketing 10,000, 10,000 tu mendatangkan 100,000. Dan itu adalah pergerakan duit. Atau nama lain dia, itu adalah cash flow.
So bila ada cash flow, baru company you boleh bernafas bulan depan. Ramai orang, wih besarnya coach nak buat marketing ads ni. I selalu spend RM100 je sebulan. So puan, no wonder lah you dapat RM1,000 je sebulan. Income from digital. Sebab the budget you ada 100 je. Okay, I cakap dengan Datin Fazmi, Datin, make sure you allocate budget ni semua. I nak letak budget dalam ads RM50,000 sebulan. Sebab I tahu kalau I letak RM50,000, what is the outcome? What is the income dengan RM50,000 ads? The income basically 10 kali ganda. So RM50,000 kali 10 berapa ya? Tambah 10, RM500,000. RM500,000. Semua orang nak tak RM500,000? Mesti nak, tapi keluarlah RM50,000. Ui, banyaknya nak kena keluar RM50,000. Dan tanyalah kenapa tak dapat sale. Right? Alamak coach, takkanlah nak kena print banting ni, banyak ni tiang ni, lampu ni. Yes, at least you kena print dalam 200 tiang. Uish, satu tiang dah berapa nak kena 200 ni, gila dah, mana ada bajet. You sembang tentang sale tapi you tak nak invest dalam marketing, come on, dia takkan jadi. Right? So now kita come back kepada konsep finance. Bila you nak income, you perlukan sales. Jangan fokus pada income, fokus pada sales. You dapat sales, automatically you dapat income. Sebab bila you dapat sales, overhead terbayar, expenses terbayar, saving, cash reserve ada, investment ada, income ada. Benda ni. Right? Saya ulang balik. Bila you punya company ada sales, ada revenue, overhead terbayar, expenses terbayar, saving, cash reserve ada, investment ada, income you pun ada kat situ. Right? Ramai antara kita fokus pada income semata-mata. Aku nak gaji RM20,000 sebulan ni. Yalah, sembang gaji RM20,000 je lah. Sebab you tak fokus pada sale. Bila you fokus pada sale, 4 perkara lain akan automatically cover. 4 perkara lain, iaitu overhead, expenses, cash reserve, investment. Sebab kenapa company you boleh bernafas pada bulan depan? Sebab 4 perkara ini. Bukan sebab income semata-mata. Sebab tu fokus pada sales, bukan fokus pada income. Sebab you nak buat lagi bisnes bulan depan, betul? Okay. So ini yang saya belajar dalam masa yang sama dan ini adalah untuk tentuan anda semua. Okay, yang menonton di YouTube channel, start ke arah bisnes, bukan lagi self-employed. Self-employed, you bekerja, you dapat duit. You tak bekerja, you tak dapat duit. Itu kategori income. Yang membuatkan you bernafas bulan depan adalah 4 perkara yang lain. Okay, sebab tu pergi ke arah bisnes. Syarat-syarat nak pergi ke arah bisnes. Jom kita cerita secara detail. Ni kita nak cerita business growth. Okay, business development. Bila you nak pergi ke arah bisnes, syarat-syarat pertama adalah you wajib tahu ke mana you nak pergi, iaitu vision yang kita cerita awal tadi. Kalau you set for business dan you tak tahu you nak ke mana, dan you punya anak-anak akan lost. You punya staff, you punya team, you punya agent akan lost sebab you pun lost. You pun tak tahu nak ke mana pergi. So you kena ada vision dahulu. First thing first. Okay? So selepas you ada vision, ni kita tulis jugalah di dalam chat room. Okay? Sekejap. Okay. First thing first, you wajib ada vision. Okay. Selepas ada vision, okay, you kena ada apa? You kena ada blueprint. Okay, blueprint ni apa? Blueprint ni adalah apa bahasa Melayu blueprint? Pelan tindakan. Tak maaf, saya ni muka macam pen Asia. Sebab tu tak tahu. Kadang-kadang muka macam pemadam Asia, bukan pen. Okay, so you need to have a blueprint. Blueprint ni adalah pelan tindakan. You kena tahu apa yang you nak buat. Okay, macam mana pelan tindakan tu, macam mana blueprint tu. Kita cerita secara detail. Blueprint ni contoh adalah you punya sales target. Okay, you punya sales, bila you dah ada sales target, you kena ada marketing campaign. Bila you ada marketing campaign,
you kena ada you punya schedule. Okay, schedule untuk siapa? Schedule untuk team. Okay, sebab yang execute marketing tu adalah team you, bukan diri you. You hanya direct them. Betul, you jadi director. Okay, so bila you ada team schedule, you kena ada juga recruitment. Sorry, recruitment pula kita letak macam ni. Yang letak recruitment, team management. That's much better. You kena ada pengurusan team supaya team you capai KPI. Kalau mereka tak capai, mereka wajib buang mereka, cari team baru, recruitment. Hired, semua penting. Ramai orang berani nak hire tetapi tak berani nak fire. Ini kalau you berani untuk fire people, maksudnya you sangat-sangat bagus di dalam managing the business. Okay, ini tak ramailah boleh fire people. Okay, team management. Selepas team management, apa lagi kita nak buat? Sorry, I terlepas pandang pula. First kali, you sebelum you ada sales target, you kena ada you punya sales funnel. Benda paling penting. Okay, sales funnel, sales target, marketing campaign, team schedule, team management. Kemudian you kena ada apa? You kena ada okay, finance. Alright, fine. I tak suka panggil finance lah. Dia macam poyo sikit ayat dia. Money management. Okay. Dan selepas money management, you kena ada team development. Okay. So dekat chat room, kalau you boleh tengok. Okay. Bila you dah ada vision, you kena fokus pada blueprint. Okay, what is blueprint? Apa plan tindakan dia? You kena start dengan sales funnels. Apa you punya sales funnels? Alright. Let me talk about my sales funnels dan kemudian you guys boleh structure your sales funnels. Kita bermula dengan front end. Kemudian selepas front end, jadi kedua nama dia back end. Selepas back end, kita namakan dia adalah premium. Okay. Selepas premium, kita namakan dia development. Selepas development, kita namakan dia cycle. Dia ada banyak lagi funnel, tetapi kita fokus kepada 4 perkara ini dahulu. So, 1, 2, 3, 4, 5 perkara. Ada depan mata saya ni sebenarnya, dekat saya punya glass wall. Kenapa dia dekat glass wall? Supaya saya sentiasa boleh nampak dan saya sentiasa boleh fokus. Okay. So, front end. I nak you guys faham the blueprint tentang sales funnels. You kena tahu kat mana you nak fokus. Front end tu adalah tempat yang you fokus. Pertama sekali, muka depan. Alright? Apa yang you nak buat? I fokus kepada mega training. Iaitu I buat massive training. I fokus hanya kepada massive training saja. Kenapa kita panggil mega training? Sebab dalam tu akan melebihi 300 orang audiences. Kita fokus mengajar usahawan saja. Empowering entrepreneur. So mana yang bagus dan you nak tambah baik bisnes you, nak memudahkan bisnes you, kita akan pergi kepada back end. I buat je program, I akan jual produk dan juga merchandise untuk permudahkan bisnes mereka. I jual template, I jual e-book, I jual sistem supaya mereka mudah untuk execute. Sebab kenapa kita nak jual benda ni? Bila I mengajar, lama-lama I faham, oh manusia hanya tahu tetapi masih tak dapat result sebab tiada execution. Sebab tiada action selepas belajar. So those things yang saya jual ni adalah untuk mereka bergerak. Kenapa? Sebab nak result. Itu saja. Okay. So mereka-mereka yang bagus ni, kita akan offer premium program, iaitu services. HR services, talent services, sales services and many more. Dan development adalah program-program di mana kita akan develop mereka untuk tempoh 12 bulan. Contohnya CEO coaching. Contohnya Salesforce mentoring. Kita akan monitor agent-agent mereka. So all these things I am pretty clear dengan apa yang company nak buat. Jenis-jenis bisnes kita. Dan jenis-jenis bisnes ni lah kita masukkan dalam funnel. Tetapi Puan Tuti, Dr. Mazidah, I tak buat semua benda. I hanya buat kepada mega training saja. That is my focus. Selebihnya my team yang menguruskan, my partner yang uruskan. Baru you tak chaos, you tak kelang kabut.
barulah you tak busy. Ramai usahawan, oh aku sekarang usahawan, aku alhamdulillah lah aku dah jadi businessman. Tapi selalu sibuk. Kenapa? Sebab sales funnels you tak complete. Sales funnels you tak betul. You selalu tak ada masa sebab you sibuk buat kerja. Usahawan bukan buat kerja. Sama ada mereka manage the job atau direct the job. Okay. Macam mana mereka nak buat? Kalau yang buat kerja, nama dia pekerja. Yang manage the job, manage kerja tu nama dia manager. Yang direct the job, nama dia director. Alright? So you kena faham the hierarchy. You kena faham the management layer. Alright? Dua, manager dan juga director. At least you manager. Bermula dengan manager. Macam mana dengan adanya team yang buat kerja, you hanya manage the outcome. Alright? So you dah ada duit, business dah berkembang, you dah buat blueprint ni semua. Ada budget. Sebab kenapa ada budget? Sebab you ada cash flow. Okay? Dan you naik ke satu level jadi director, dan ada manager-manager yang manage the worker. Dia dua pembuat ni. Alright? Barulah business you akan berkembang. Itu sales funnels. Sales target, I believe semua orang ada target. Okay, untuk program-program business you macam Dr. Mazidah, you ada jual beberapa plan, betul? So plan-plan ni semua ada target. Dia bukannya kalau boleh lah, I nak bulan ni dalam 1.8 juta. Bagus. That is overall outcome. Overall, that is keseluruhan. Tetapi you kena ada detail, you kena go niche. Kalau nak 1.8 juta, Dr. Mazidah ada package apa dalam you punya business? Ada apa? You ada jual program apa? You jual package apa? Tak, saya investment. Okay, investment apa yang you jual? Unit trust. Lagi? PRS. Yes, lagi? Takaful. Yes. So tiga benda ni I believe ada banyak lagi kan? Yang inilah yang you ada target. Unit trust wajib 300,000 masuk bulan ni. Takaful wajib masuk 290,000. Unit trust masuk 1.3 juta. That is niche. Baru senang you nak jaga. Alright? You fokus pada overall, I faham. Tetapi you punya manager, you punya leader yang jaga. Okay, unit trust, kenapa tak dapat 1.3 million? Kita punya target kan 1.3 million. Ini dah minggu kedua. Sepatutnya minggu kedua, daripada 1.3 million, sepatutnya contohlah, dah 720,000. Kenapa boleh tak dapat? So, itu kerja you. Untuk tegur, untuk marah. So, dua orang yang akan carry on suruh akan buat kerja. Tapi, alamak, macam kenapa tak dapat lagi ni nak tegur kan serba salah. No, you kena tegur. You nak serba salah ke, you nak tak ada sales? Itu je. Right? So, it's your right. You punya kerja bagi mereka direction. Sebab you director. Right? So, benda ni semua kena ada. Kita pun ada target kita. Contohlah kita ada mega training, kita ada CEO coaching, self-force mentoring, kita ada products, kita ada services. Semua bidang ni ada target masing-masing. Services wajib bawa masuk dalam 53,000. CEO coaching wajib bawa masuk dalam 12,000. Kita ada target. Dan bila target tu tak capai, akan tengok mana department yang jaga bidang ni. Kenapa tak dapat? Apa masalah dia? So, I akan go into that. Sebab I adalah problem solver. Okay? So, mereka adalah executor. Dua. Worker. Dapat? Yes. Right. So, bila you understand this, you akan tahu, oh, bukan semua benda aku kena buat. Alright? You hanya buat satu perkara. Bagi direction kepada mereka. Right? Kalau semua benda yang you nak buat, Jack Ma takkan duduk kat atas. Jack Ma sibuk dekat China, kerja dekat US, kerja dekat Brazil sebab dia nak menguruskan bisnes. Sebab level manager. Dia director. Even dia bukan director sekarang. Right? Dia hanya founder saja. Right? Share dia dalam Alibaba pun dah tinggal berapa persen saja? 6.8% tak silap. Tapi masih kaya dekat dunia. Alright? So, itu adalah sedikit sebanyak tentang ilmu management. Okay? Sales target, marketing campaign. Marketing campaign ni is basically dia ke arah you punya sales. Kalau you nak dalam ni 1.8 juta sebulan, okay? Bila you nak 1.8 juta, you break down
Unit trust berapa, takaful berapa, PRS berapa. You dah breakdown dah, dia punya numbers, dia punya KPI. So you masukkan campaign. Bulan ni campaign apa yang you kena buat untuk unit trust. Okay doktor, bulan ni rasa kita, bukan rasa kita dah kena buat, dah ada blueprint. And blueprint tu sebenarnya dah finalize bulan 11 last year. Okay. Doktor, kalau ikutkan jadual kita, kempen untuk bulan 3 ni kita akan buat event. Kita akan buka booth dekat Shopee Mall. Okay. Alright. So, okay. Kita akan buka event dekat Shopee Mall. Alright. So, okay. Berapa banyak staff yang you perlukan? Itu team management yang akan manage semua. Alright. Berapa ramai part-timers yang you perlukan? Siapa yang you hire? Organizer siapa yang menguruskan? Manager, organizer event macam mana you buat. So, semua tu tim you uruskan. Alright. Sebab you dah ada campaign. Bulan pertama sampailah bulan 12. Okay doktor, bulan ni kita tiada campaign. Kita hanya running FB ads. Okay, that's great. Sebab kalau you running FB ads, dia boleh ke arah target tersebut, that will be great. Okay, you kena tahu kenapa kena buat, sebab the numbers, result oriented. Okay. Now, marketing campaign you dah set, team schedule you dah kena ada. Ini I cakap dengan my staff semalam. You kena access Google account syarikat. Kita akan bagi you password dan you ada access ke arah Gmail kita. Kenapa? Pertama sekali, ini ramai orang tak buat. In order to automate your business, you kena congruent dengan team you. Congruent macam mana? Mindset, emotion dan action. Semua kena selari. Alright? Mindset betul, emotion mungkin okey lah, tetapi you tak action, ni tak ada congruent. Bos, kenapa I tak tahu jadual hari ni? Sebab I lupa nak bagi tahu. Itulah, ni salah bos lah, bukan salah saya. Dah jadi chaos. Sebenarnya bukan salah bos. Bos kena fikir macam mana nak automate benda ni. So this is my style since 2016. Semua staff wajib ada access ke dalam Gmail account. Kenapa? Sebab kita nak standardize the format. Alright? Kita nak automate. I tak nak buat meeting every morning more than 15 minutes semata-mata nak terangkan apa jadual hari ni. Tak, I don't want to do that. Alright? So you tengok sendiri dekat dalam kalender. Okay. Ni I share kepada you guys. This is my calendar on January. Padat lah. I tak ada masa nak explain dekat my staff, I sibuk ke tak hari ni. I tak ada masa nak bagi tahu kat staff, kita nak kena buat event macam ni hari ni, esok, next week. Mereka yang structure, mereka pin di dalam Google Calendar. Mereka masukkan event di situ. Oh, hari ni ada, rupanya ada apa booth. I tak participate lah, but I tahu. I senang nak monitor. Okay, so I tahu hari ni ada recruitment. Sebab kat sini ada jadual interview day 10 orang. HR update dalam jadual yang sama, digital marketer update dalam jadual yang sama, admin, finance, hari ni pembayaran sewa, hari ni pembayaran gaji staff. Oh, semua orang happy. Oh, hari ni dapat gaji ni. Sebab selari dalam telefon masing-masing. Alright, standardize. Okay. Kenapa nak kena bagi akses? Sebab jadual, kalender nak kena sama. Nombor 2, kenapa? Sebab context number. Ni ramai bos, boleh tak forward nombor vendor tu? I tak dapatlah nombor vendor tu. Kenapa I nak kena forward kat you? You boleh akses dalam Google Contacts. So you tengok je lah dalam Google Contact. Alright, ni ramai orang tak buat. Yang membuatkan, bos saya nak ni, bos saya nak tu, bos boleh tak bagi saya ni? Sebab bos tak automate the system. Okay, Google Contacts you dapat bagi akses kepada staff you. Lagi apa? Selain Google Contacts, Google My Business. I tak payah nak sibuk-sibuk. Kenapa team marketing masih tak upload lagi gambar dalam Google My Business? Kenapa dekat Waze masih lagi tak standard dengan kita punya company, dengan social media semua? Sebab tak synchronize. Sebab mereka tak ada access ke arah company's account. Alright? Yang membuatkan syarikat you tak laku, tak famous, tak viral. Salah you tak bagi access team you untuk buat kerja. Waktu you sibuk-sibuk, team aku ni tak bagus lah, tak perform lah. Stop blaming others. Start blaming yourself. Alright? So, bila you bagi akses,
mereka ni ke dalam Google. Please, my advice, buat satu agreement kepada kesemua staff yang dinamakan NDA, Non-Disclosure Agreement. Dan ada klausa yang membuatkan mereka tak boleh share maklumat tersebut kepada third party, sama ada wife ataupun saudara mara, adik-beradik, parents, kepada jiran ataupun kepada kompetitor syarikat, alright, kepada klien, semua tak boleh beritahu. Ada dalam NDA. Kadang-kadang pekerja kita ramah, yelah sebenarnya company kita dia nak buat macam ni next week, pun bahaya. Sebab tu ada NDA. Okay, dapat? Alright, fantastic. Itu adalah team schedule dan juga team management. Okay, money management. Money management tak semua orang perlu tahu. Tetapi wajib tahu kenapa kena dapatkan duit. Okay, this is my advice kepada you guys yang baru recruit agent, kepada yang menonton baru recruit staff. This is super important. Bila staff I masuk dalam company, kita akan allocate 2 hari untuk dia tak bekerja. Dia tak mulakan kerja, dia tak mulakan kerja dia. 2 hari dia masuk office, hari pertama, 4 jam pertama kita akan buat kita akan buat Allah Akbar, business knowledge, product knowledge, service knowledge tentang founder. Okay, my name is Kimi Abdullah, business management consultant, sejarah I. Kemudian sejarah syarikat, apa syarikat buat, product knowledge apa. Kita akan bagi those input dahulu untuk 4 jam pertama. Kemudian kita akan makan sama-sama. Selepas makan, solat apa semua, kita akan start 4 jam kedua. 4 jam kedua, waktu ni waktu mengantuk. Selepas zuhur, waktu nak tidur. Sebab tu waktu kedua ni I nak agent atau staff tu yang bercakap pula, bukan I. Okay, now, what is your dreams? Apa yang you nak dalam life you? Apa yang you expect dari syarikat? Apa yang you nak in next 1 year, next 3 years, next 10 years? Kita akan cerita bab tu. Okay. Bab tu mungkin tak lama, dia akan cerita tentang diri dalam sejam setengah. Yang lamanya adalah macam mana you nak bantu dia punya dreams, dia punya expectation align dengan syarikat punya expectation. Okay, you nak jadi manager dalam syarikat ni kan? Okay. Syarat dia adalah ini. Ada beberapa syarat untuk you jadi manager dalam company I. This is the outcome, this is the KPI, this is the deadline. Oh, baru tahu, senang je nak jadi manager kat sini. Dia akan tahu kalau you bantu dia untuk ambil tahu. Okay, dan you nak apa? You nak pergi haji lagi masa 3 tahun. Okay, you nak pergi haji, berapa kos dia? You tahu tak? Okay, cuba search sekarang. Oh, kos dia sekian-sekian. You nak dapat kos macam ni, you kena ada saving macam ni. Nak dapatkan saving macam ni, you kena dapat income macam ni. Nak tak I bantu you, income you 3,000 sekarang. Tak cukup untuk you pergi haji dalam masa 3 tahun. Cara nak dapat extra income bukan bekerja dekat luar. Bukan buat part time. Buat side income dengan syarikat. Syarat dia macam ni, buat kerja macam ni, this is the KPI. Baru you dapat extra income untuk pergi haji. Oh, baru tahu. Inilah you kena buat dengan team you guys. Kalau you nak pergi Switzerland next year, end of this year, okay, berapa kos pergi Switzerland? Contohlah 23,000. Okay, macam mana nak dapat 23,000 dalam jangka masa 7 bulan? Let me help you. You kena buat sales macam ni. Sales ni you kena dapatkan saving macam ni. You kena tolak you punya overhead expenses supaya you dapat you punya reserve, cash reserve you macam ni. Ini you invest dalam account ini, dalam masa 7 bulan boleh dapat 23,000 untuk you pergi melancong. You bantu bagi strategi kepada mereka. Dapat? Yes. Dapat. Fantastic. So now money management, you kena make sure mereka tahu tentang ilmu duit. Sebab kalau mereka tak tahu tentang ilmu duit, you punya agent, you punya pekerja akan cakap apa? Bosan lah company ni. Tak best lah company ni, stress lah company ni. Sebab kenapa? Mereka buat kerja bukan sebab duit. Mereka buat kerja sebab mereka comfort. Seronok lah kerja kat sini. Bos aku baik lah. Kawan-kawan ni seronok lah. Heaven lah diorang ni. Alright. Dan bila mereka tak dapat benda tu, tiba-tiba kawan membawang pasal dia. Stres, keluar company. Bukan sebab company, sebab kawan-kawan. Tiba-tiba bos marah, kecil hati, keluar. Tiba-tiba pergi masuk kerja dan dia tak ada mood. Aku rasa dah bosan lah kerja kat sini. Pindah lah. Ramai orang macam ni.
I ada 535 orang pekerja sebelum ni. Yang basically banyak mindset macam ni. Alamak, bosan aku dah kerja 3 bulan kat sini macam tak dapat apa. Hello, you baru 3 bulan kerja nak dapat apa? Right? You jangan expect kerja 3 bulan gaji 80,000. Alright. Now, you kena make sure mereka faham tentang ilmu duit. Okay? First, untuk agent, kalau mereka tahu dengan buat side job, side income, aku dapat banyak macam ni dan dia akan suka, that will be great. Sebab kenapa? Tujuan pertama sebagai agency manager, sebagai leader, nak jaga agent, make sure mereka menampakkan duit. Right? Menampakkan ni maksudnya mereka nampak vision dan mereka nampak hasil. Nampak vision, nampak hasil. You kena bantu untuk dapatkan benda ni. Right? So bila mereka dah nampak, tugas you kedua, pertama adalah menampakkan, iaitu vision, direction. Nombor 2 adalah untuk you upgrade mereka. Right? Dari part time kepada full time. Dari full time kepada leader. Right? Dari leader kepada $1 million producer. Alright, you kena upgrade mereka. Dan barulah makin mereka nampak. Mereka bukan nampak susah. Yang tak nampak, yang mata dia kabur-rabun, dia akan, Allah susah lah, Allah penat lah, Allah pening lah, Allah leceh lah. Nak kaya mana ada susah, mana ada senang. Alright, nak hidup senang pun tak senang. Right? Nak hidup senang pun kena susah. Nabi kita nak sebarkan Islam pun kena maki hamun, ancaman bunuh, kena gantung usus unta kat leher. Baru Islam broad, worldwide. Alright? So you kena susah dulu. Tapi jangan bagi mereka nampak susah. Tak apa, I faham benda ni susah sebab dulu waktu I umur macam you, ini the outcome tapi susah sama. Cuma bezanya you susah tapi outcome you lagi besar. So sabar Okay. So now, jangan fokus pada problem. Fokus pada you punya outcome. Fokus pada solution. Dan baru you dapat something. You kena inspire mereka. Right? Ramai antara kita nak marah je memanjang tim kita. Kita tak inspire pun mereka. Right? This is what I do dengan my staff. Parents diorang datang. My staff ni, parents dia datang daripada Kedah. Right? Dia datang, Cik Kimi, my parents datang ni kat rumah. I rasa macam, okay, kenapa? Boleh tak I nak balik kejap? Nak sambut my parents. Baru pukul 12. Nanti I macam, parents you tak ada kunci ke? Kalau tak ada kunci, pergilah balik, bukakan pintu rumah dulu. Oh tak, ada kunci dah. Okay, kenapa nak kena balik? I nak sambut my parents. My parents, your parents tu kejap je ke? Dia tak tidur sini ke? Dia tidur seminggu. Okay. So dalam hati I, kenapa you tak sambut bila balik kerja je? Faham tak? Itu the sense kan? Logiknya, you balik kerja, you boleh sambut. Sebab your parents pun faham you tengah bekerja. Dan you patut faham you tengah bekerja. Betul? Yeah. Right. Cuma kat sini, inilah dugaan leadership you. I fikir balik, this lady adalah people oriented. Dia bukannya result oriented. So bila people oriented, you kena layan cara dia, bukan cara you. Kenapa kena layan cara dia? Bila you jadi YB, you serve for people. Bukan people serve you. Sebab tu YB tengah pagi, mengantuknya, kena redah banjir. Ambil gambar banjir, kena cuci tai burung. Alright? Sebab you, the YB, you are top layer. You serve for the orang bawah you. You serve the people. So bila I jadi boss, I kena serve my staff. Right? So I tengok alamak dia ni people oriented, patut tak boleh dalam syarikat. Ada polisi macam inilah Maira. Nah, ambil ni, I bagi satu sampul. Guna pakai duit ni, belikan McDonald, belikan KFC untuk parents you. Mungkin diorang baru balik, baru sampai tak ada makanan. Belanja makan. Pergi. You go first dan kemudian masuk office balik. Take your time. Nanti ganti balik selepas you masuk. Pukul 12 you keluar, you ambil masa 2 jam. So balik, jangan balik pukul 6, balik pukul 8. I boleh je. You have to be flexible sebagai director. Okay, boleh. Tapi tak payahlah duit ni buat apa? No. Ambil duit ni, I memang nak sedekah, I nak belanja makan. Sebenarnya, I faham dia people oriented.
dia akan appreciate you kalau you appreciate dia. Sebelum you dapat, you kena bagi dahulu. Givers gain. You bagi dulu baru you gain. You give first then you gain later. I tak bagi banyak lah, I bagilah sikit. Nah, buat beli KFC ke, buat belanja makan diorang. Tak nak lah Cik Kimi, janganlah. No. Ambil. Dia balik, dia ambil masa dekat 2 jam setengah jugalah. I expect 2 jam, macam 2 jam setengah kau ambil masa. Okay, dia ambil masa 2 jam setengah. Dia bawa sekali makanan. Cik Kimi ni, my dad suruh bawa sekali. Adalah kuih tiaw sup ke benda entah lebih kurang. Okay, thank you. And unpredictable things happen. Di mana dia balik kerja 8:30 malam. Pada office hour sampai pukul 6. So nampak tak? You bagi dulu. Orang akan makan budi dengan you. Orang akan terharu dengan you. In fact, kalau diorang tak appreciate you sekali pun, at least ada orang lain notice. Baik juga bos aku. Aku pun nak try lah. Dia pun cakap, bos, my mom datang. Dia expect dapat duit. Right? Bagi je lah. Tak ada masalah. Bagi je. InsyaAllah. Ada je return dia. Ada rezeki you nanti. Okay. So bagi je dulu. And Alhamdulillah hari ni pagi-pagi. Assalamualaikum Cik Kimi. Saya hari ni tak dapat masuk office. Saya macam tak berapa sihat. Oh my God. I rasa macam hari ni lah banyak nak run campaign. Alright. Kenapa tu? You okay tak? I rasa macam tak sedap perut lah. Macam cerit-berit ni makan apa tak semalam. I rasa macam, oh man. Okay. Can you do work from home? Oh tak boleh lah, rasa nak ambil leave 1 hari sebab I rasa memang tak sedap gila badan. Okay. So dalam otak I, first thing first, what is the alternative? What is the alternative? Kalau you nak fikir emosi, memang semua orang you marah. But what is the alternative? My niece, anak buah I, buat perangai pagi. Woi, ni kalau aku sabat budak ni tahulah. Faham tak? Geram lah kita dah lambat. Kacau jadual kerja kita. Okay. Macam mana aku nak cakap dengan budak ni? Papa, I ni tak panas lah. Danish tak nak tak panas. Oh, sabar. Papa, I ni perlahan lah. Danish biasa mandi air laju. Papa, tak ada buru gigi lah. Danish nak buru gigi Danish. Papa, tak ada tahu. Macam, oh my God. Rasa macam, tak apa lah. Anak-anak I pergi masuk kereta dulu. I uruskan budak ni. You need to have the alternative. Alright? You need to have the alternative almost all the time. Upgrade. Okay? So now, bila I tahu my staff, dia tak dapat masuk kerja, what is the alternative? Okay, macam ni. Tak apa Maira, you go take you take care of yourself, you go get some rest, just rehat je hari ni. Okay? Tak apa rehat. Sebab I rasa, I cakap apa tahu dengan myself? Kenapa Allah uji aku macam ni? Apa rezeki aku nak dapat? Kenapa Allah uji aku macam ni? Apa rezeki aku nak dapat? I selalu fikir benda tu. Right? Macam Puan Fasiha keluar daripada CEO coaching. Kenapa Allah uji aku macam ni? Apa rezeki aku nak dapat? Oh, klien ni tak sambung kontrak. Apa rezeki aku hari ni? Kenapa aku tak apa rezeki aku nak dapat? I boleh cakap, bulan 3 agak berat dugaan dari segi finance. Saya cakap dengan Datin Fazmi semalam, kita ada meeting. Lepas habis sharing tu, okay, DF, kita punya company macam ni, this is the problem. So, kita punya sales drop almost 70%. Banyak tau. Drop almost 70%. Rasa macam, Allah, apa Allah nak uji aku ni? Apa Allah nak uji aku ni? Apa yang aku bakal dapat? Tu je fikir. Kalau kita nak fikirkan sedih, memang tak jadi apa. Sedih memanjang. Dia macam heartbroken lah. Kenapa lah boyfriend aku tinggalkan aku, ya Allah. Apalah salah aku, jahat ni lah dia. Faham tak? Hello, ada sebab kenapa boyfriend you tinggalkan you. Supaya you dapat boyfriend yang lagi ramai. Contoh, tak adalah. Supaya you dapat boyfriend yang lagi baik. Alright? Boyfriend yang lagi kaya. Boyfriend yang lagi matang. Habis dia, aku sayang dia. Tapi kenapa dia buat aku macam tu, ya Allah. Faham tak? Come on lah. Banyak lagi lelaki kot. Alright? Ini kepada yang menonton yang selalu heartbroken. Kenapa suami aku macam ni? Hello, ada sebab Allah uji macam tu. Takkan saya saja. Right? So, now, I nak you guys faham, whatever happens, happen. Whatever happens, happened. Dah ada past tense ni, okay? Dah jadi-jadilah. So, what is the outcome? What is the alternative? Team management ni sangat-sangat penting. Alright? Kalau you dapat expectation yang betul, perspektif yang betul dan development dia akan betul. Alright? My expectation apa tahu? Maira pula ganti pula nama dia. Cakap dengan my staff, this is your job. Kenapa?
Bila you dapatkan sales 100,000 dalam syarikat, this is the outcome. This is the development yang akan berlaku dalam syarikat. I nak you faham dulu. I tak nak you bekerja seorang-seorang. I nak within 5 months, you ada staff bawah you. It's only kalau you dapat this outcome, 140,000 sebulan is your KPI. Kerja you main digital marketing untuk hasilkan 140,000 supaya in next 5 months, you ada 3 staff bawah you. So that you are not doing the works. You are managing the works. This is the funnel untuk you jadi manager. Oh, okay. Kita terus buat kerja. Dan I rasa berbaloi gila. Okay. To start a program, you need a design, you need the structure, you need the banyak gila benda lah. Dan semua perkara ni, my expectation kalau normal people buat ambil masa 2 minggu. Then I am super glad, banggalah dengan this lady yang I banyak bagi, dia nak cuti I bagi, dia nak duit I bagi and so on. Dia buat outcome dalam masa 3 hari saja. Siap e-commerce, website ni settle, design semua settle, video settle, copywriting settle, ad settle within 3 days. Ada macam, insya-Allah hai. Rezekinya lah aku dapat kau ni dalam hati I. Tapi nak dapatkan dia, dugaan dia 3 minggu. Dah nak interview, saya tak nak gaji macam ni, saya nak gaji macam ni. I rasa macam, mak gaji okeylah, tak apalah mak. I bayarlah gaji apa yang you nak. Tu je I cakap. You tak sepatutnya dapat level ni, tapi I bayar je, I mengharapkan rezeki daripada you. Tu je I cakap. I bayar dia. Seminggu settle. Dia nak masuk office ni. Cik Kimi, sorry, I am positive. Oh my God. Macam, positif pula budak ni. Tak apalah. Dia ingatkan seminggu. Seminggu pun tak baik-baik. Dia belajar minggu kedua. Minggu kedua baru baik. Okeylah, minggu kedua masuk. Minggu kedua masuk. Baru masuk 2 hari. Cik Kimi, anak I pula memang tak sihat. Cranky sangat. Seminggu lagi cuti. Ada macam, ya Allah, sabarlah, sabar. Faham tak? Sabar sangat. Tapi, dugaan dapat dahulu, syurgawi dapat kemudian. 3 hari je settle. Alright? Kita nak sales, tapi tak nak invest, tak nak letak duit pada bajet marketing. You takkan dapat syurgawi kalau you tak rasai nerakawi. Itu ayat dia. Okay? You kena rasa dulu neraka tu dulu. Okay? Orang kita nak masuk syurga pun kena masuk neraka dulu. Betul tak? Alright? Tak adalah directly masuk syurga, tapi kita adalah dosa juga. Ini ayat Navy US. Alright, tentera laut US. Ayat dia apa tahu? Everybody wants to go to heaven. But first, you need to die. Semua orang nak pergi syurga. Syarat syurga adalah mati dulu. Kalau dalam Islam, you kena syahid. Directly masuk syurga. Tapi ramai orang, tak nak mati. Takut mati. Syarat nak masuk syurga, kena mati. Tapi orang tak nak mati. Syarat nak buat sale, kena buat marketing. Tapi orang tak nak buat marketing. Tak nak letak bajet pada marketing. Syarat nak company you berkembang, you kena hadapi masalah. Selesaikan masalah, baru company you berkembang. Right? Tapi orang tak nak benda tu. Sebab tu, 60% usahawan kat Malaysia ni stagnan. Dia kekal ke tempat yang sama sebab dia tak nak selesaikan masalah, dia tak nak berani tanggung masalah. Okay? Sebab tu risk management tu penting. Yang penting bukan the risk, yang penting manage the risk. Alright? Dapat? Okay. So in order to manage your team, ini yang saya janjikan pada Dr. Mazidah tadi. Ada 2 keadaan cara you nak manage your team. One is through influence. 2 is through manipulate. Okay. So now, ini praktis sebenarnya benda ni I dapat 2020 tak silap ayat ni. Influence atau manipulate. I tengok pada my staff, I tengok pada my team. I tak dapat nak apply benda ni. Tapi bila I tengok pada my kids, anak I baru darjah 1. Tapi I cakap apa tahu? Kimi, kalau orang besar you buat tak dapat tune tu, cuba buat pada budak. Kalau budak pun you tak boleh nak apply 2 keadaan ni, maksudnya you teruk gila lah. Saya cakap. You tak patutlah jadi manager, you tak patut jadi usahawan lah kalau budak pun tak boleh nak manage.
So I try pada my kids. Sama ada I influence atau I manipulate. Saya cakap dengan dia, kakak, shower, make sure basuh balik lantai, jangan ada sabun. Nanti mama tergolek, nanti mama terjatuh. Biasalah budak dah mandi, sabun sipar-sipar, bubble ada dekat lantai licin. So lepas mandi, simbah balik lantai, cuci lantai. Okey bapa, okey. Tapi tak apa buat, influence. Alright, kakak, kita influence supaya dia buat kerja. Tapi dia tak buat, kita cuba manipulate. Manipulate macam mana? I buka je pintu tandas, I pegang rotan. Okey, dia terus ambil paip, terus simbah tepi tu. Dia basuh terus lantai. I baru pegang ni je, I baru pegang rotan. Alright, dia terus buat kerja. You nak manipulate ke you nak influence? Kalau influence tak jalan, you manipulate. I tak rotan lah, I pegang rotan je. Kalau I geram selimut, I pukul dinding. Pukul dinding, baru simbah lantai, kelang kabut. Alright, tapi kalau dengan staff, takkan you nak pakai rotan. Betul tak? Mestilah susah. Okey, kalau dengan staff dia ada beberapa perkara. Ini influence dan manipulate. Kalau pakai dengan staff, you tak pakai rotan, tapi you pakai surat amaran. Kalau dengan team, you pakai official warning letter. Walaupun agent ada official warning letter, the thing is bukan warning. The thing is adalah effect dari warning letter. Dia berubah ke tidak? Tu je. Kadang-kadang kita berbuih mulut bercakap dengan dia. Berbuih mulut nak sekolahkan dia. Sebab kita try to influence, tak jadi. Kalau influence tak jadi, manipulate lah. Right? Dan manipulate tak jadi, keluarkanlah. Okay? Tapi anak kita, boleh ke kita buang? Kau ni degil lah, tak nak dengar cakap, hantar rumah anak yatim. Rasa tak ada lagi yang mak bapak macam tu lah, insyaAllah. Okay? So kita yang kena bela dia sebab kita yang menghasilkan dia. Setuju tak? Alright. So kita kena buat perkara yang sama pada tim. Kalau boleh, jangan keluarkan dia. Kalau boleh lah. Alright. Tapi kalau you dah berdenyut-denyut kepala setiap hari fikirkan dia, keluarkanlah. It's not good for your own health sebenarnya. Alright. Kalau dia ni betul masalah, keluarkan je lah you punya tim atau staff tu. Tapi kalau boleh, cuba develop mereka. Alright. Develop dia mindset, develop dia emotion, develop dia action. Okay. Kena congruent, baru diorang akan buat. So now, dia ada beberapa cara untuk influence dan manipulate you punya staff, you punya team. Pertama, melalui motivation. Alright, you kena always motivate them. Right? Nombor dua, you kena inspired. Alright, inspired ni sebenarnya dia ke arah manipulate. Macam mana cara inspire my team? I akan bawa dia pergi my meeting. You know what? This guy yang you jumpa waktu meeting, dulu I kenal dia waktu tu dia makan gaji macam you. But now, he has their own team, own company. Tahu tak macam mana diorang buat? Dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Oh, really? Okay. Then, automatically my staff ada vision nak jadi macam dia. Itu nama dia inspired. Alright? You macam meniup ruh baru untuk dia. Supaya you jadi ruh macam dia. You bukan jadi orang-orang biasa, you jadi orang luar biasa. Okay, kita cakap dengan dia. You know what? Bila you nak dapat benda yang you tak pernah dapat, you kena buat benda yang you tak pernah buat. That's the only way. Alright? Bila you nak benda yang you tak pernah dapat, you kena buat benda yang you tak pernah buat. Which is, you kena keluar daripada comfort zone you. Okay? Dah dapat? Right. So cara lain, kalau you tak boleh, you dah motivate tak jalan, you dah inspired tak berjalan, then you kena bagi surat amaran. Dah semua benda tak jalan? Alright. So normally untuk bagi surat amaran, I tak go directly lah. I akan buat apa? First, I akan bagi I akan buat sesi counselling. Sesi counselling adalah sesi mendengar. You kena faham. Dr. Mazidah, Puan Tuti, counselling adalah mendengar, bukan bercakap. Apa problem you sebenarnya? Oh, tak ada apa. No, it's okay. Cerita je. I'm okay to hear. I'm okay to listen. I'm good. Right? I am listener. Hari ni, I nak listen saja. You kena set expectation dulu. So now, tell me, what is your problem?
kenapa sebenarnya my baby ni dia susah nak tidur, my husband pula dia macam ni, lepas tu pula my mum pula macam ni, my jiran pun macam ni, classmate I, semua dia cerita lah, you dengar je. Okay, now you dah ceritakan, okay, apa yang you dah keluar ni, cuba cut, potong, sebab you dah keluarkan. Jangan simpan dalam otak, jangan simpan dalam hati, keluarkan je. Okay, now, apa yang you nak buat? Tahu lah, I pun tak tahu nak buat apa. What do you think? First, you nak kena settle yang mana dulu? Sebenarnya sesi counselling, sesi kurang bercakap. Sesi banyak mendirectkan ke arah penyelesaian. Dah counselling 1 jam, dah ini satu surat, dengan ini nama saya, IC, tarikh, waktu, telah menghadiri sesi counselling bersama Tuan Kimi Abdullah. Right? So sign kat sini, I pun sign kat sini. Ini bukti I dah bantu you. Which is my empathy is here. Alright? Jadi lagi, namanya sesi teguran. Alright? Sesi verbally. Teguran secara verbally. Okay? Ada juga surat persetujuan. Dengan ini saya telah telah dimaklumkan dan telah ditegur oleh majikan saya secara verbal. Ada surat juga. Kali kedua pun tak jalan, terus keluar surat amaran pertama. Amaran pertama tak jalan, terus keluar surat amaran kedua. Macam mana kita nak manage amaran pertama dengan amaran kedua? Amaran pertama ada deadline. Dalam jangka masa 30 hari, anda kata berlaku lagi masalah yang sama atau masalah yang lagi teruk, yang berbeza, akan automatically terkeluar amaran kedua tanpa notis. Ada benda tu. Amaran kedua pun keluar. Amaran kedua ada deadline. Dalam jangka masa 30 hari, jika berlaku lagi masalah yang sama atau masalah yang lagi besar atau masalah yang lain, akan automatically dibuang dalam jangka masa 24 jam. I tak buang dia. Dia yang buang diri dia. Sebab dia tak follow the rules. Right? Dapat? Dapat. So that is how you want to influence atau you nak manipulate your team, your staff. Boleh? Boleh. Alright. So now, kita nak sesi Q&A dengan you guys. From this session yang you dah go through, is there any problem atau question yang you nak upfront? Silakan Doktor. Saya tak ada questions lah, cumanya setakat ni saya cuma daripada yang first tadi tu, yang vision tadi tu, saya tengok daripada Tuan Kimi punya vision tadi tu ada 4 elemen penting lah. So saya akan make it clear I punya vision tu more specific and lebih clear, simple and clear lah. Okay, ada 4 elemen tu, apa dia, and then yang tadi tu lah, apa dia, fokus apa, nak buat macam mana, di mana, bila, kan? Kat situ. Saya akan kemaskan lagi dekat situ. Right. Vision tu. And make it clear tadi tu, blueprint tadi tu. Yang ada elemen sales funnel, front end, back end, apa semua tu. Nak make clear lagi. And untuk automate tu kan, kita make use the Google punya apa tu Google Contacts, Google Pin macam tu. It's dia simplified kita punya ni lah. So kita tak adalah busy sangat kan. Kan. Yang tu kan. Kita kena make use yang tu. Lepas tu saya setuju tadi tu lah. Maksudnya kita kena keluar daripada comfort zone untuk kita kena, bila saya buat sesuatu dan saya rasa benda tu kita macam for the first time tu kita rasa macam tak comfort, sebenarnya benda tu baik tapi kita tak comfort, actually kita dah lama sangat apa orang panggil duk buat benda yang sama kan. Jadinya is the time kita upgrade lah, means that kita change, kita upgrade, kita tengok apa result dia. Sebab to be honest, actually saya before this saya tak pernah join sesi coaching one to one ke apa. This is saya rasa the first time lah. Sebab pada saya, bukan saya belajar, saya ada belajar daripada ni, tapi saya macam saya duk ingat apa tau, sibuk, nanti saya tak boleh commit kan, sebab saya lah kat rumah, saya lah mak, saya lah nak masak, saya lah nak buat kerja, semua saya nak buat. Lepas tu saya kadang-kadang yelah kita nak benda tu macam
saya try to avoid macam to be perfectionist sangat lah sebenarnya. Sebenarnya kita tak boleh jadi macam tu sangat kan. Jadi ini yang saya ni dulu itu masa saya nak join ni saya risau juga, saya tak boleh commit ke, saya ada banyak ni kan. Clash dengan itu, clash dengan ini. Lepas tu saya go on je. Lepas tu saya kata as long as benda baik, and then kenapa Allah buka jalan ni, tunjukkan pada kita ini, mesti ada sesuatu as long as benda tu baik kan. Sebab saya percaya walaupun kita belajar, walaupun satu perkataan, benda tu dia dapat mengubah kita, the whole life mengubah kita. So benda tu sangat meaningful lah pada saya. Kadang-kadang kita tak sedar untuk mendapatkan satu words tu, sebenarnya banyak benda yang perlu kita buat. Macam Tuan Mimi cakap lah sebelum dapat syurgawi tu kan. Jadi saya Doktor, ni ramai usahawan yang saya especially kadang-kadang yang even ada yang dah join program, sorry coach, saya tak boleh nak go terus sebab saya sibuk lah benda ni. Saya cakap satu tau, disebabkan you sibuk lah I kat situ untuk bantu automate your business. Alright, sebab ramai dari kita semua sibuk, I pun sibuk. Alright, tapi kalau I sibuk dan I akan cakap, okay, I rasa I tak boleh nak ada anak lah sekarang I sibuk, I pergi jualan I. Make sense tak? Sama juga dengan bisnes. Kenapa you tak terfikir, oh bisnes ni buat aku sibuk lah, jual lah bisnes ni, tak nak buat bisnes. Tapi kita tak nak buat. Tapi kita nak juga buat bisnes tu sebab bisnes tu dapat great outcome. So it's you to be managed, bukan the business. Alright? So hopefully doktor pun ingatlah ayat my contractor tu. You lambat bukan sebab you bangun lambat sebenarnya. betul lah. Kalau pada kita punya management, kita urus tu macam mana? Memang saya setuju tu. Okay, lepas tu saya setujulah yang apa tu kan. So banyak kadang-kadang benda tu actually basic je. Tapi bila tak ada orang bercakap dekat kita kan kena dengar dia ada voice, dia ada ni kan. Sebab kita kadang orang panggil bahasa ni dia belagak lah. Kan tak nak dengar cakap orang kan, kita ingat kita je betul ke apa kan. That's why kadang-kadang jadi macam tak ke mana, duduk di situ je. Jadi actually kita from time to time always kena banyak belajar lah. Macam sebenarnya penat tau managing human ni actually. Betul. Sebab dia orang punya kerenah bukan sikit-sikit tau. Macam penat. Tapi saya always dapat saya set in mind, okay, anggapkan human adalah asset dan dia bukan liability. And ada satu ayat yang saya ingat lah, macam orang tadi tu yang cakap lambat sebab kita bangun lambat kan. Ayat ni macam ni, kalau adalah satu ustaz ni dia cakap ayat tu, kalau kita boleh bersabar dengan kerana orang, kerana manusia terhadap kita, sebenarnya itulah bukti yang kita masih ada kesabaran dan kasih sayang. Kan saya kata, oh maksudnya ini kita kena lalu, kita rempuh, sebab itulah buktinya kita ni masih ada kasih sayang dan masih ada sabar. Dan kedua-duanya tu memang akan diberi ganjaran. Itu saya punya motivation. Awesome. Okay, terima kasih kepada Dr. Mazrah for your sharing. Okay, now anda dengar daripada Puan Tuti. Is there any question yang mungkin you nak upfront? No question, but then I suka yang the one yang you cakap pasal apa nama tu, clear, pasal yang early stage lah, pasal vision. Okay, and then macam you pun cakap ada you kena pay one thing at one time. Because even though, okay, because I did mention to you that I bisa buat unit trust, I do this and that, right? So for me, for time being, bukan for time being, memang I'm looking forward to my unit trust punya, and then beside in HLMT, and then the rest will be my residual income lah, which I really hope. And then macam kata kena pay attention one at one time in order to to earn the money that we're looking forward. But it's nice. Alright, Puan Tuti, is this program benefits for you? Yes. It's make me awake. I mean, like all this while, sometimes macam kata lah, kalau I tahu I dah berhenti dah lagi and buat benda-benda macam ni kan. So hopefully, even though with my age, I mean, hopefully I can, earn whatever yang I memang
nak lah. Macam tu. Looking forward actually. Sorry for asking. Do you mind to share how old are you? 44. 44, muda lagi. Yeah, numbers is nothing. I always have a better in my mind. That mindset tu penting. I bercakap dengan Datin Fazmi. I tanya dia, DF, how old are you? Dia beritahu lah umur dia. Oh, muda lagi. Muda kini kulit I pun dah berkedun sikit kan. Nah, itu semua gambaran. Tapi yang penting, bila mindset you betul, gambaran ni akan tak betul sebab mindset you akan drive the action. Action tu yang akan buat new visual, new gambaran untuk you. Action speak louder than words. Yes. Orang cakap dengan I, oh Kimi, you muda lagi I cakap, okay, so muda-muda dah dapat banyak macam ni. Ada pula yang dia ada people. Kalau Kimi muda lagi, apa yang dia tahu? It's not about apa yang you boleh nampak, it's about apa yang you boleh dapat dengan orang macam ni. I always cakap to myself, Kimi, kalau kau tak boleh dengar budak fresh graduate bercakap, maksudnya ego kau kat sini. I selalu cakap dengan myself. Meaning that, you takkan dapat apa-apa daripada mereka. Sebab ni, I ingat pesan Jack Ma tau. Bila you dah umur 50 tahun ke atas, listen to young people. Sebab young people akan drive you. Drive the money is basically drive the money lah. But dia drive the company, the outcome is money, the money is for you. It's more you akan dapat kalau you dengan cakap orang-orang muda, orang-orang bawah. Yeah. Especially nowadays. Yes, I'm going into that stage. Kimi, kau pun dengar ni budak muda-muda ni cakap ni. Padahal yelah, I pun muda jugalah. Tapi orang-orang yang lagi muda. Sebab dia orang punya skill set power dalam digital. Yeah, even children pun kadang-kadang nowadays memang dia orang like more like into the gadgets and everything kan. Macam especially like NFT semua tu kan. So they are the one that yang the creativity tu datang dari diorang actually. So rasa macam okay lah. Alright, fantastic. So again, thank you so much kepada Puan Tuti. Kita bagi kepada Puan Tuti dahulu. Alright. Thank you for coming today. Puan Tuti dapat golden ticket to experience this program. Is actually I would like to share the knowledge, the vibes, the experience kepada Puan Tuti dan juga Dr. Mazidah supaya you benefits a lot. Dr. Mazidah, this is special for you. Right? Kalau lagi tak ramai orang dalam CEO coaching, lagi fokus I boleh beri. So please utilize this opportunity. Sementara tak ramai ada, please utilize untuk you dapatkan banyak private coaching dengan I. Alright? Whenever you available, whenever you free, please contact. Alright? Jangan risau, I bye-bye kepada semua orang yang lalu kat sini. Alright? My office ni, ni I tunjuk sikit my office. Ni semua glass wall depan-depan ni. So memang dalam dekat glass wall ni I tulis semua my action plan, my blueprint supaya I boleh directly nampak apa nak kena buat. Okay, dan setiap kali I tengok tu lah, setiap kali tu ada orang lalu. Dan setiap kali orang lalu tu lah, setiap kali tu I bye-bye. Right? Sebab nak build relationship walaupun dengan mereka. This is very important kalau you jadi usahawan, jangan sombong. Tegur je semua orang. Melayu, India, Cina, orang Amerika, Wakanda, semua kena tegur. Alright? You never know apa yang you bakal dapat dari mereka, insyaAllah. So, thank you so much kepada Puan Tuti yang hadir pada hari ini, kepada Dr. Mazidah yang mesti lagi menuntut. Thank you so much for your time and hopefully you guys benefit from this session. I wish to see you again very soon, insyaAllah. Okay? Jom gambar dulu boleh? Boleh. Okay. 1, 2, 3. Okay, sekejap. Lagi satu. Sekejap. Okay, 1, 2, 3. Okay, so ladies, thank you so much for your time. I wish to see you soon. InsyaAllah. Thank you. Thank you.